Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada peserta seminar pendidikan tadika swasta Konvensyen Tadika Swasta tahun 2021. Anjuran Majlis Permuafakatan Tadika Swasta Daerah Seberang Perai Selatan dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan Pulau Pinang. Lebih dahulu ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada Encik Osman bin Hashim selaku penolong pegawai pendidikan daerah Seberang Perai Selatan yang telah mengambil inisiatif menganjurkan seminar pendidikan tadika swasta ini demi untuk kelangsungan dan juga keberkesanan tadika swasta di negeri Pulau Pinang. Tahniah diucapkan kepada Encik Osman dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Selatan. Saya juga dipahamkan bahawa peserta seminar ini adalah terdiri daripada pengusaha tadika swasta, guru-guru tadika swasta, mahasiswa USM dan juga pelajar IPJ MUKAS. Selamat datang kepada semua peserta. Diharapkan perkongsian saya ini mendapat manfaat membantu tuan-tuan dan perempuan dalam kejayaan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Okey, saya akan bercakap tentang murid berkeperluan khas yang mana sebagai pengusaha tadika swasta, guru-guru tadika swasta, kita tidak boleh lari daripada mempunyai kebarangkalian mereka merupakan murid kita. Mereka berada di tadika kita. Mereka merupakan murid kita yang mana kita mungkin tidak kenal mereka. Kita tidak kenal pasti mereka adalah sebenarnya murid berkeperluan khas yang memerlukan perhatian kita, yang memerlukan kefahaman kita, yang memerlukan pendekatan khas daripada kita. Sebab apa saya kata begitu? Sebab pendidikan tadika sebenarnya merupakan satu titik tolak kepada kemejadian murid di peringkat sekolah rendah dan juga peringkat sekolah menengah dan seterusnya. Sebab apabila kita di peringkat tadika gagal untuk mengenal pasti murid-murid istimewa ini, maka mereka ini akan kita keluarkan ke ataupun kita akan pasarkan ke tahun 1 ataupun ke prasekolah yang mana agak lewat untuk mereka mendapatkan bantuan. Itu saya rasa perkongsian saya ini amat penting untuk tuan-tuan dan perempuan mengenal pasti siapakah murid tuan-tuan dan perempuan, adakah mereka ini murid yang memerlukan perhatian istimewa kita, ataupun adakah mereka mempunyai masalah tingkah laku yang mereka sebenarnya murid yang tipikal, yang tidak tergolong dalam murid berkeperluan khas. Okey, kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan bantuan tambahan dalam kehidupan mereka. Oleh itu, sebagai pengusaha tadika, sebagai guru-guru tadika, kita perlulah memahami, mengenali siapakah murid kita dan kita dapat berikan bantuan yang mereka perlukan. Sebab apa? Sebab setiap murid-murid adalah berbeza. Walaupun murid-murid dalam kelas kita di tadika itu adalah murid-murid yang kita selalu kata-kata sebagai murid-murid normal. Tapi sebenarnya, even mereka normal pun, mereka adalah berbeza. Setiap seorang murid-murid kita itu adalah berbeza. Kenapa berbeza? Mereka berbeza daripada segi tahap kecekapan mereka menerima pengajaran kita. Berbeza dari segi bagaimana mereka menerima arahan kita. Berbeza dari segi sosial, bagaimana mereka bergaul dengan rakan-rakan sebaya mereka. Berbeza dari segi latar belakang keluarga dan sebagainya. Oleh itu, sebagai guru di tadika, kita perlu ketahui each and every one of our students supaya kita dapat deliver pengajaran kita dengan lebih berkesan, supaya kita dapat mengenal pasti siapakah murid kita dan apakah bantuan yang boleh kita
sampaikan kepada mereka dalam pengajaran kita untuk bantu mereka memahami apa yang kita cuba sampaikan. Okey, ASD. ASD ni singkatan kepada Autism Spectrum Disorder, yang mana ASD ni merupakan salah satu kategori murid istimewa yang ramai berada di luar sana, yang berkemungkinan terdapat di dalam kelas kita. Yang mana sebenarnya murid ASD ni mereka tak perlu pun pergi ke program pendidikan khas kalau mereka tidak mempunyai masalah dalam pembelajaran mereka yang utama. Sebagai contoh, murid SD ni kalau kategori Asperger, mereka lebih sesuai berada di kelas kita, kelas rem perdana, iaitu di tadika tuan-tuan dan perempuan, dan mereka tidak perlu disisihkan ataupun diasingkan ke dalam program pendidikan khas. Dan mereka ni sebenarnya boleh belajar dengan baik, mereka boleh mengikuti arahan kita dengan baik. Apa yang penting adalah pendekatan kita perlulah sesuai dengan setiap seorang murid kita yang mempunyai ASD. Okey, ASD lazimnya mereka mempunyai kesukaran dalam 3 bidang yang utama, iaitu yang pertama dalam bidang komunikasi, yang kedua dalam bidang sosial, dan yang ketiga mereka ni lazimnya mempunyai kelainan dalam minat mereka, dalam aktiviti harian mereka dan juga tingkah laku mereka. So, kalau kita kena pasti murid-murid ASD ni dalam bilik belajar kita atau di tadika kita, di pusat asuhan kita, kita dapat memberikan satu bantuan yang orang kata apa, agak menyeluruh, supaya kita dapat bantu mereka mengenal pasti apakah sebenarnya yang mereka perlukan untuk membantu mereka belajar dengan lebih baik. Kini saya akan kongsi tentang apakah ciri-ciri yang lazimnya ditunjukkan oleh murid-murid ASD. Yang pertama adalah murid-murid ASD ni atau murid-murid peluang khas ni lazimnya mereka tidak suka bertentang mata. Atau dalam kata yang lain, mereka ni lazimnya tidak mempunyai eye contact. Kalau kita cakap dengan mereka, kita berbual dengan mereka, mereka sukar nak lihat mata kita. Itu adalah salah satu orang kata apa, indikator awal yang kita boleh kenal pasti bahawa seorang murid itu berkemungkinan mempunyai ciri-ciri berkurang khas yang mereka ni perlu dirujuk kepada pihak hospital untuk mendapatkan diagnostik atau mendapatkan ujian-ujian yang tertentu untuk membolehkan mereka ni didiagnose dan diberikan kad OKU yang mengatakan mereka ni adalah autism. Yang mana kad ini adalah amat penting untuk masa depan mereka. Okey, kemudian ASD juga mempunyai rutin dan tingkah laku berulang yang lazimnya memang akan dia sama setiap hari. Kalau dia bangun pagi, dia contoh dia bangun pagi, dia buat benda A, dia bangun pagi terus ke toilet. Kemudian baru dia akan makan. So, dia tidak akan makan selagi tak pergi ke toilet dahulu. Ataupun di sekolah, dia sampai ke tadika kita, dia akan susun kasut di tempat yang sama setiap kali. Beg dia akan letakkan lokasi yang sama setiap kali. Bila dia makan, kalau pinggan dia tu, lokasi makanan dia tu, katakan nasi dia tu, di depan dia, mesti di depan dia. Dia tidak boleh nasi tu ke tepi dia tak boleh. Dia mesti mempunyai rutin dan tingkah laku yang berang yang sama sahaja. Sebenarnya mereka adalah ekolalia. Ekolalia juga adalah salah satu ciri bagi budak autism yang mana mereka ni, ekolalia adalah mereka akan mengulang, mengajuk apa yang ditanya. Contoh, siapa nama anda? Dia akan ulang balik. Siapa nama anda? Dia tidak akan menyatakan nama dia, sebaliknya dia akan mengulangi soalan yang kita utarakan kepada dia. Kemudian ada juga ciri ASD yang suka mencederakan diri sendiri. Sebab ASD ni, tuan-tuan dan perempuan, dia adalah satu spektrum yang luas, yang mana kita tak pasti di dalam di kawasan mana yang seseorang murid ASD itu berada. So saya terangkan tentang keseluruhan overall ciri-ciri ASD yang lazimnya ditunjukkan oleh
murid-murid yang mempunyai autism. Mencederakan diri sendiri. Sebab kadang-kadang murid autism ni dia suka mencedera diri sendiri. Dia suka, kadang-kadang dia suka gigit isi-isi dia, kakak kuku-kuku ni kan, sampai cedera, berdarah. Itu adalah dia panggil, kalau dalam segi tu kita panggil self-stimulation. Sebab kesakitan tu dia akan stimulate diri dia. Dia rasa satu keseronokan. Seterusnya, mereka akan bersifat impulsif dan juga kompulsif. Okey. Tidak suka bersosial. Murid-murid ASD ni dia sukar untuk bersosial. Kalau main dia suka main seorang-seorang. Dia tak suka nak berkawan. So di tadika kita, bila kita ada murid-murid yang macam ni, kita perlu galakkan mereka untuk bersosial. Perlukan pendekatan. Bagaimana kita nak menggalakkan seseorang itu bersosial, murid itu bersosial, terpulang kepada perancangan kita. Sebagai seorang guru, apabila kita berhadapan dengan murid-murid yang mempunyai tingkah laku sukar bersosial ni, kita perlulah mengamalkan pendekatan pengajaran yang menggunakan konsep fun learning, didik hibur, yang mana kita melibatkan play and learn. Yang saya yakin semua tadika di Malaysia menggunakan konsep fun learning di mana mereka akan bermain sambil belajar. Kita pun belajar sambil bermain. Seterusnya adalah mereka mempunyai tingkah laku yang kadang kita sukar nak faham. Sebagai contoh, mereka lebih suka tarik dengan benda yang berpusing. Dan mereka mempunyai corak permainan yang berbeza. Kalau murid yang biasa atau kanak-kanak yang biasa, mereka akan contoh main kereta toy, kereta permainan kecil tu, dia akan tolak. Dia akan tolak main enjoy. Tapi budak-budak ASD ni kadang-kadang cara permainannya adalah dia akan menyusun permainan kereta permainan tu dalam satu kaedah yang panjang. Itu maksudnya dia punya play pattern tu, pattern corak permainan itu berbeza dengan budak-budak lain. Kemudian dia jarang menunjukkan sebarang reaksi atau sukar menyatakan melahirkan kehendak dia. Kerana dia akan tarik tangan kita, so kita pergi ambil something kat dia. Dia sukar. Sebab kadang mereka ni punya limitasi dalam bahasa. Communication breakdown. Dia susah dia nak berkomunikasi dengan orang. Dia susah nak menzahirkan apa dia nak. Dia susah nak menzahirkan apa dia rasa. Dia akan cuba mendapatkan perhatian dengan cara yang dia rasa dia nak buat lah. Dia akan tarik tangan kita, dia pergi tunjuk, bawa ke makanan, dia tunjuk dia nak makan benda itu. Kemudian mereka ni kadang-kadang lebih mudah tarik barang permainan yang mereka sukai. Kalau benda ini dia suka, dia tengok, dia nak pergi ambil, dia nak pergi main. Maksudnya kita perlu kenal dan faham murid kita macam mana. Dan lazimnya mereka ni adalah individu yang berada dalam dunia mereka sendiri. They are in their own world. Yang suka kita nak faham. Tapi sebagai seorang guru, kita perlu memahami mereka untuk mengenal pasti bagaimana kita dapat bantu mereka. Apabila pictorial maksudnya adalah mereka lebih suka kepada gambar berbanding dengan tulisan. Oleh itu, selain pada kita nak bagi dia tadi saya kata tadi kerja secara rutin, kita boleh menggunakan carta. Contohnya, okey, katakan first thing dia sampai tadika kita, dia perlu buat apa? Kita list dalam bentuk gambar. Lepas dia buat, dia perlu tutup gambar tu. Itu bergantung pada kreativiti masing-masing lah. Kemudian next one, apa dia buat? Lepas dia buat, dia akan tutup. Dia macam dia panggil flip card. Yang mana card tu, bila kita buka, bila kita buat, dia akan tutup. Supaya memastikan bahawa dia tahu dia dah buat dan kita pun tahu dia dah buat. Itu adalah sebuah contoh yang mana kita boleh juga berkongsi dengan buah pak agar buah pak juga buat di rumah mereka.